Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang mendengar dan khususnya kepada sahabat-sahabat Hospital Pakar Islam. Dan insya-Allah seperti biasa, seperti sesi-sesi sebelum, insya-Allah kita akan berkongsi tazkirah pada pagi hari ini bersama Ustaz Fahmi yang masyhur dengan pembawaan beliau Indahnya Hidup Bersyariat. Tanpa melengahkan waktu, saya menjemput Ustaz Fahmi untuk berkongsi penyampaian beliau. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billahi masyaallah. Kullu ni'matin minallah masyaallah. Al khairu kulluhu biyadillah masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Terima kasih diucapkan pada Ustazah Aminah atas aluannya sebentar tadi. Syukur pada Allah dapat kita bersama-sama hujung minggu dalam sesi tazkirah bulanan kita di waktu pagi yang penuh dengan keberkatan. Mudah-mudahan sentiasa Allah Ta'ala kurniakan kita bahagian daripada keberkatan sebagaimana doanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi mereka. Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan sentiasa akan keberkatan dari Allah Ta'ala dalam setiap urusan kita. Berkat daripada kesihatan kita, berkat daripada perjalanan kita, berkat daripada harta kita, berkat daripada rezeki kita, berkat daripada apa yang kita usahakan, berkat daripada segi umur kita, berkat daripada segi masa kita, dan juga apa sahaja keluarga kita juga, berkat keluarga kita, berkat ibu bapa kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang sekeliling kita. Semuanya kita mengharapkan bahagian daripada keberkatan dan juga kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pagi ini kita akan sambung lagi pembacaan kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu pagi ini kita akan sambung. Buka di Facebook sekejap. Kalau ada soalan-soalan ataupun perbincangan yang boleh kita bincang, insya-Allah boleh tuliskan juga di ruangan komen di Facebook Al-Islam Specialist Hospital official punya untuk kita punya kuliah pada pagi ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita membincangkan satu kitab yang baik, iaitulah Indahnya Hidup Bersyariat yang dikarang oleh almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang beliau curahkan, yang beliau tuliskan di dalam kitab ini, untuk kita ambil manfaat, panduan untuk pengamalan dalam agama kita, untuk kita merasakan indahnya kehidupan kita dalam bersyariat dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita berada dalam bab rukun solat. Kita berada dalam bab rukun solat. Yang pengajian kita bulan yang lalu, kita dah bahaskan tentang niat, rukun yang pertama. Kemudian yang kedua kita dah bahaskan tentang takbiratul ihram. Kita dah bahaskan tentang takbiratul ihram. Dan kita juga sebutkan sedikit dalam kitab ini berkenaan dengan menghilangkan was-was. Kerana takbiratul ihram itu antara tempat
yang syaitan akan mengganggu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala supaya solatnya dimulakan dalam keadaan diragu-ragu. Jadi kita mulakan solat dengan takbiratul ihram. Satu takbir yang mengharamkan kita daripada melakukan perkara yang sebelumnya boleh dilakukan. Itu maksud takbiratul ihram. Itu rukun yang kedua. Dan di sana adanya ruang-ruang untuk syaitan masuk ganggu lah, daripada segi was-wasnya dan sebagainya. Jadi ada doa-doa yang telah kita sebutkan dalam pengajian yang lalu diajarkan. Antaranya adalah kita baca surah An-Nas, antaranya kita baca doa yang Nabi ajarkan ketika bangkit daripada tidur, mimpi buruk waktu tidur. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Atau sekurang-kurangnya kita baca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Syaitan ni pula ada syaitanul jin, ada syaitanul ins. Ada setan daripada kalangan jin yang kita tak nampak, yang dia bisikkan macam-macam dekat kita nak bagi kita ragu-ragu. Dan ada syaitanul ins, perangai syaitan tapi duduk dekat manusia. Jadi ganggu, ada makhluk keliling yang mengganggu. Jadi memang waktu solat tu kalau boleh get rid dululah semua benda-benda ni, baik syaitanul ins ataupun syaitanul jin, supaya kita tidak terganggu dan juga kita terfokus dengan solat kita. Baik. Jadi bagi yang ada kitab, kitab ni dekat mana-mana kedai buku pun ada insya-Allah. Ada yang tanya di mana nak beli kitab tu. Saya tunjuk ni. Saya tunjuk ni. Indahnya Hidup Bersyariat. Karangan almarhum Datuk Ismail Kamus dan juga Ustaz Azrul Azlin. Gabungan dua orang lah. Indahnya Hidup Bersyariat. Ni kitab fardu ain lah. Kitab fardu ain. Okey, jadi yang ada kitab tu boleh buka muka surat 95. Saya pun tak tahu cetakan ni dah berapa kali cetak dah kitab ni, masya-Allah. Dan stoknya pun mungkin agak sukar jugalah nak dapat sebab kata-kata orang pakai modul ni untuk fardu ain. Digunakan kitab ni sebab ada gambar full color, kertas cantik semualah. Dan harga dia pun mahal sikit lah kot. Berapa dia? Dekat RM60. Saya beli ni lama dah. Ni jadi yang ada kitab cetakan kalau sama dengan saya ni muka surat 95. Jadi kita dah bahaskan berkenaan dengan menghilangkan was-was ketika takbiratul ihram, nak start masuk solat. Jadi kita masuk hari ni rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga, iaitulah berdiri betul. Berdiri lurus ataupun berdiri betul bagi orang yang mampu. Berdiri betul bagi orang yang mampu. Okey. Baik. Jadi antara rukunnya adalah kena berdiri tegak. Orang yang berdiri tetapi condong ke hadapan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri tidak dinamakan sebagai berdiri, maka hukumnya tidak sah. Jadi condong ke sini, tak tahulah badan macam mana, macam tu. Itu namanya tak berdiri tegak, tu sengit kan. Ataupun ke kiri. Ataupun dia ada akrobatik, dia daripada pinggang tu dia macam tu ke belakang. Itu payahlah nak buat tu. Ataupun dia ke depan. Kalau ke depan macam ni, rukuk nama dia, bukannya qiyam. Bukannya berdiri. Jadi berdiri tegak tu, tegak lah. Tegak. Macam mana tegak? Tegak. Tegak dia. Kaki straight. Tangan pun ke bawah. Jadi kalau dia tengah berlari contoh, berlari macam tu, terus angkat takbir Allah, tak jadi. Dia berdiri tegak dulu, barulah dia angkat takbir. Jadi tak boleh sambil berlari tu angkat takbir tu, tak namanya berdiri, itu namanya berlari. Dia nak masuk saf, imam baru angkat takbir, konon-kononnya dia nak bersama-sama dengan imam angkat takbir, sambil berlari dia angkat takbir. Tak boleh. Dia kena berdiri tegak terlebih dahulu. Tak boleh condong ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan lah. Sekiranya uzur. Ni isu berdiri ni rukunnya bagi yang mampu.
Jadi ada yang tak mampu. Dia kata uzur. Jadi kalau uzur macam mana? Boleh solat dalam keadaan duduk, baring mengiring sebelah kanan, baring mengiring sebelah kiri, menelentang, ataupun sekadar yang dia boleh buat. Jadi daripada sini kita tahu, solat ni tak ada alasan untuk kita tinggalkan. Ramai orang yang buat macam-macam alasan untuk dia tinggalkan lah. Yang malas dengan yang malasnya. Kan? Satu hal dah. Yang sakit pun selalu buat alasan untuk tinggalkan solat. Terutama yang di hospital yang tengah menonton kita sekarang. Tolong ambil perhatian sungguh-sungguh. Sakit bukanlah alasan untuk kita meninggalkan solat. Kerana kita diberikan keuzuran terhadap setiap keadaan kita. Yang terbaik pastilah dalam kondisi kita paling sihat, berdiri. Tapi berdiri itu bagi yang mampu. Kesnya ada orang yang keuzuran, tak mampu untuk dia berdiri. Maka kalau dalam Quran pun disebut allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kan? Iaitu mereka-mereka yang berzikir kepada Allah. Quran ni zikirlah. Quran ni zikir ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Solat itu sendiri adalah zikir yang kita baca di dalamnya. Qiyaman itu paling bagus. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, baring. Jadi dalam setiap keadaan itu ada keadaan yang dibenarkan solat itu. Kalau yang paling baik tentulah berdiri. Kita baca Quran pun sebenarnya begitu. Ayat tadi tu zikir juga digunakan untuk baca Quran. Baca Quran paling elok berdiri. Macam mana Ustaz baca Quran berdiri? Solat lah maksudnya. Dalam solat tu kita baca Quran. Biar panjangkan solat tu. Sebab bila kita panjangkan baca surah ataupun baca ayat, maka yang kita panjangkan tu adalah dalam keadaan kita qiyam, berdiri. Selepas surah Fatihah kan? Kita baca surah tu panjang. Jadi yang paling baik baca Quran adalah dalam solat. Dalam keadaan berdiri. Begitu juga solat. Yang paling baik tentulah dalam keadaan berdiri. Tapi ada orang yang tak mampu. Maka yang tak mampu tadi, kita ambil daripada hadis apa? Niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman ni terkadang lebih baik daripada amalnya. Maksudnya dia tetap akan dapat kebaikan. Dia memang berhajat nak solat berdiri. Tapi dia sakit. Tak boleh berdiri lama. Nanti kita akan tengok apa sebab-sebab yang menyebabkan orang dibenarkan untuk solat yang duduk dan sebagainya tu kerana dia tak boleh berdiri. Kan? Jadi dia nak berdiri tapi dia tak boleh nak berdiri atas sebab-sebab tertentu. Maka walaupun dia solat duduk, dia tetap dapat pahala sebagaimana dia berdiri. Tapi kalau dalam semayang sunat berbeza. Semayang sunat kita boleh semayang duduk. Kerana dia punya tuntutan dia tidak seperti semayang fardu. Semayang sunat ni kita digalakkan volunteer saja. Jadi tahap dia pun rendah sikit lah. Maknanya kita kalau tak ada sebab sakit pun kita boleh je semayang sunat duduk. Kan? Jadi sebenarnya kalau orang sakit di hospital, tunggu saja. Banyak sangat dah semayang sunat yang dia boleh buat. Kan kalau dia tak larat duduk, baring pun boleh. Kan baring je. Banyak sangat semayang sunat yang dia boleh lakukan. Pada waktu itulah kita nak taubat pada Allah Ta'ala. Hajat-hajat kita nak semayang hajat pada Allah Ta'ala. 2 rakaat. Waktu duduk di katil kita sendiri nak bangun tak larat. Duduk. Jadi minta ambilkan wuduk. Boleh aja spray boleh je. Di katil kita pun kita boleh ambil wuduk. Kan? Kalau boleh kena air. Kalau tak boleh kena air, ditayamum. Kan tayamum, satu tayamum boleh guna untuk satu solat fardu dan berapa pun daripada solat sunat. Selagi mana dia tak batal. Kan? Tak kentut, tak ada masalah lah. Dia dah tayamum sekali untuk semayang zuhur. Boleh untuk semayang zuhur je lah. Tayamum dia tak macam air. Rukhsah dia tak besar. Jadi dia boleh pakai untuk satu waktu. Tapi lepas daripada tu, dah duduk saja antara zuhur dan asar. Apa nak buat? Semayang sunat. Semayang sunat pakai tayamum? Boleh. Berapa banyak rakaat dia nak semayang sunat? Boleh. Jadi sepatutnya waktu sakit itu banyak digunakan untuk zikrullah. Kan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Solat, mohon pada Allah, ya Allah berikan kesembuhan, berikan ketenangan, kerehatan kepada tubuh badan. Itu solatlah. Kan duduk pun boleh, baring pun boleh. Jadi cuma kalau orang yang boleh berdiri tapi dia memilih semayang duduk untuk semayang sunat semayang fardu memang wajib berdiri. Ceritanya lah. Dan semayang fardu tadi kalau tak larat berdiri, dia terpaksa semayang duduk, dia akan dapat pahala berdiri juga. Itu pemurahnya Allah Ta'ala. Sebab kita tak mampu kan. Dia ceritanya tak mampu. Tapi kalau untuk solat sunat,
kita mampu berdiri tapi kita sembahyang duduk, maka dia dapat pahala separuh saja. Sebagaimana kita pun maknanya patutnya boleh berdiri. Tapi sembahyang duduk. Dapat pahala separuh. Ya. Baik. Apa tadi ceritanya? Sekiranya uzur, kalau uzur. Jadi solat ni kita tak ada alasan lah. Tak ada alasan, tak boleh berdiri, main duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, mengiring. Tak boleh mengiring, melentang. Kan? Mana yang boleh? Keadaan mana yang boleh? Hatta tak boleh bergerak langsung, stroke. Contohnya, satu badan. Melainkan mata. Mata je yang berkedip-kedip. Solat pakai mata. Pakai mata saja. Kalau mata pun tak boleh, dengan hati. Maknanya dia sedar. Tapi badannya langsung tak boleh bergerak. Termasuk mata dia tak boleh bergerak langsung. Maka dia solat dengan hati. Ingat Allah Ta'ala ketika mana diperingatkan masuk waktu solat. Kalau dia sedar lah. Dan kalau dengan hati pun tak boleh, maknanya dia tak sedar. Biasanya hati pun tak boleh, itu matilah. Tak ada apalah. Maknanya tuntutan untuk dia mengerjakan solat sudah selesai. Kalau dia koma pun dalam keadaan tak sedar, itu tak ada lah tuntutan dia tu kan. Tuntutan dia nak solat je, dia pun tak sedar apa yang berlaku. Okey. Baik, jadi sekiranya uzur boleh solat dalam keadaan duduk, baring, mengiring, sebelah kanan, sebelah kiri, melentang atau sekadar yang dia boleh. Apa yang dia boleh lah. Okey, baik. Antara keuzuran yang membolehkan seseorang itu bersolat tanpa berdiri. Apa dia? Sini ada tulis 5. 5 keuzuran yang membolehkan seseorang itu semayang dia boleh dilakukan dengan tak berdiri lah. Yang pertama, seseorang yang takut akan pening kepalanya yang boleh mengganggu kekhusyukan solat. Okey. Seseorang yang takut pening kepala dia ada migrain. Dia pun tahu kalau aku berdiri lama ni memang kacau. Dia pening kepala ada banyak jenis kan. Ada yang menyucuk, ada yang berpusing. Jadi alam ni berputar kan. Dia rasa pusing, apa benda ni. Jadi takut-takut nanti dia tumbang. Kalau dia solat. Dan dia memang tahulah. Selalunya macam tu. Kalau dia berdiri lama sikit je, jadilah macam tu. Maka dia dibenarkan untuk semayang duduk sebab dia tak boleh berdiri lama. Cumanya kita sebutkanlah tadi. Kita sebutkan tadi keuzuran ini diberi rukhsah atas keuzuran lah. Jadi jangan kita mengambil kesempatan kepada keuzuran itu. Kan jangan kita mengambil kesempatan daripada keuzuran itu. Sepatutnya kita tahu bahawa rukun solat itu berdiri. Maka kita memulakan solat kita dengan keadaan berdiri. Berdiri tegak. Minta maaf cakap ya, kadang-kadang sebahagian daripada kita, dia tahu sakit. Kadang kita nampak dia ke masjid, dia berjalan okey je. Cuma kadang-kadang kena bertongkat lah. Kan, dia berjalan okey. Tapi daripada kereta tu, boleh jalan masuk masjid, masuk saf. Elok-elok sampai di saf tu, terus ambil kursi duduk. Jadi bila semayang pun, dia angkat takbir, Allahu Akbar, dalam keadaan sedang duduk. Itu tak kena tu sebab dia berjalan tadi boleh. Bukan apa namanya? Bukan dia tak boleh berdiri langsung. Sekurang-kurangnya dia boleh berdiri waktu dia angkat takbiratul ihram. Jadi dia memulakan salat dia tadi dalam keadaan dia berdiri sebab dia boleh berdiri. Cumanya katanya contohnya dia kata saya tak boleh lebih daripada 3 minit Ustaz berdiri. Kalau 3 minit saya tumbang. Kan? Jadi dia berdiri dulu. Berdiri dulu angkat takbir. Biasanya 3 minit sempat surah Fatihah contoh. Jadi letak kursi di belakang kita, berdiri dulu, angkat takbir sampai rasa tak larat ataupun rasa-rasa ini kejap lagi, kalau lagi lama ni, dia dah rasa akan berlaku masalah. Jadi bila dah rasa keuzuran tu dah sampai, baru dia duduk. Jangan di awal-awal lagi dia duduk, terus duduk. Kan itu tak kena. Elok aja dia daripada kereta boleh berjalan. Daripada kereta dia boleh berjalan kaki, masuk dekat saf, kadang-kadang tu tak pakai tongkat pun. Kan? Tiba-tiba masuk solat dia terus duduk. Sedangkan rukun solat itu adalah berdiri tegak. Berdiri dululah. Tak larat baru duduk. Berdiri dulu, takat mana larat. Tak larat baru kita duduk. Kan? Okey, itu yang pertama. Jadi dia risau ataupun ghalabatuz zan, perasaan dia kuat, perasaan dia mengatakan bahawa aku ni kalau berdiri lama macam ni, sekali memang bertahan Fatihah je selalunya. Maknanya kalau start baca surah, kalau teruskan berdiri,
maknanya aku akan ganggu, pening kepala, pusing, migrain ke, ikutlah apa sahaja istilah dia, dia pening dan tak boleh lagi khusyuk dalam solat dia, gelong dah berdiri dia tadi, maka dia boleh diberikan keuzuran untuk dia tidak solat secara berdiri. Tapi mula-mula berdiri dululah. Ya. Okey. Yang kedua, seseorang yang takut sampannya akan tenggelam jika dia bersolat berdiri di atas sampan. Sembahyang atas sampan atau atas kapal. Ya, dia berdiri, dia rasa bila dia berdiri tu goyang lebih lah. Sampan dia tu goyang lebih. Maka dia sembahyang secara duduk. Dia risaukan tenggelam pula. Kan goyang kapal tadi tu atau akan berlaku masalah, maka dia sembahyang duduk. Dibenarkan. Ya. Yang ketiga, seseorang yang menghidap penyakit silsil baul, salasul baul, penyakit kencing tidak lawas. Di mana jika dia bersembahyang berdiri, air kencingnya akan mengalir. Dia tahu dah. Hak ni kalau aku lama berdiri menitik. Tapi kalau sembahyang duduk okey. Sembahyang duduk tak menitik, tak keluar. Jadi dia sembahyang duduk. Dibenarkan untuk dia sembahyang duduk. Okey. Yang keempat, seseorang yang diberitahu oleh doktor yang boleh dipercayai bahawa tanpa solat berdiri penyakitnya akan cepat sembuh. Jadi doktor buat diagnos, doktor ni berkeahlian. Sebab dalam Quran pun sebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Kita jangan memandai-mandai kita. Bila tanya, seorang kawan saya bagi tahu kan, masa dia kaunseling seorang makcik. Pelik sikit makcik. Jadi waktu dia kaunseling tu, dia tanyalah, kan, makcik kenapa makcik nampak macam tak selesa? Makcik ni apa ke dia sebut masa tu, sakit jantung kot. Makcik ni sakit jantung. Sakit jantung tu bahaya tu. Kan? Dah pergi ke hospital ke? Belum lagi. Kalau tak pergi hospital, tak ada check apa-apa, belum check, macam mana tahu sakit jantung? Makcik baca dekat internet. Jadi makcik baca kat internet, makcik tengok, dia kata ciri-ciri orang sakit jantung begini kan. Ni makcik tengok ada dekat diri makcik ni sakit jantung. Oh lah, dia bergantung ke Google aja. Tak ada ditanya, tak ada buat cek menyeluruh daripada orang yang tahu, doktor yang berkepakaran lah, berkeahlian lah. Kan? Duk tanya ke Google lah, lepas tu buat keputusan, kesimpulan sendiri. Itu pening. Itu jadi masalah. Itu pun dia kata, kawan saya ni kata apa, punya payahnya bila doktor check, doktor tengok dia ni sebenarnya asma. Jadi tengok dia napas tak selesa apa semua. Jadi tak nak, berkeras pula tu. Ya Rabbi, kata payah betul nak handle. Berkeras. Dia kata, dak, makcik sakit jantung. Betul, makcik sakit jantung. Jadi doktor kata ambil nap kan. Ambil nap lah. Orang semua ada tahulah kan. Jadi nak bagi lega sikit lah. Buka paru-paru. Pernafasan tadi tu sebab nampak. Kata dak, makcik sakit jantung. Iktimat sungguh dia, pegang sungguh dia. Hak dengan Google tu cakap kan. Ciri-ciri tu nampak ada pada diri dia. Terus dia kata dia sakit jantung. Jadi jangan begitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Jadi pergi rujuk doktor, ambil rawatan, makan ubat. Mohon pada Allah, doa pada Allah Ta'ala. Jadikan ikhtiar-ikhtiar tu asbab kesembuhan. Sembuhan milik Allah. Tapi ikhtiar kita kan, apa yang kita usahakan. Rawatan adalah satu usaha ikhtiar. Doa adalah satu usaha ikhtiar. Jalankan kedua-duanya. Kan, tanya orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri. Jangan kita mandai-mandai. Jadi doktor tadi contohnya ahla dzikri bagi tahu pada seorang patient, dia cakap awak ni mengikut kita punya diagnos, kalau awak duduk tak berdiri cepat sembuh. Contohlah dia sebut. Tapi saya solat, saya nak berdiri 5 minit. Ya, kita faham. Tapi boleh je. Contohlah doktor kata, boleh je. Tapi kalau awak tak berdiri, lagi cepat sembuh. Jadi mengikut kepada
kemahiran ataupun kepakaran doktor yang bagi tahu pada kita, yang dipercayai tadi, maka kita pun boleh dibenarkan solat dalam keadaan tidak berdiri. Kerana ada orang yang dah bagi, yalah, orang berkepakaran yang dah cakap, kita ikut je. Kita ikut saja. Ya, kadang-kadang kan banyaklah benda-benda keputusan orang sekeliling duk sebut-sebut. Macam-macam benda kan. Orang bercakap itu, orang bercakap ini. Bila doktor dah cakap pun ada je lagi nanti mulut-mulut yang bagi kita macam-macam benda lah kan di sekeliling kita. Tak payahlah balik rumah lah, tak payahlah dengar cakap doktor dekat hospital tu. Kita buatlah cara kita sendiri. Kan kadang-kadang keluarga kita sendiri, mak ayah kita sendiri, adik-beradik kita sendiri. Tak apa, aku dah baca kat internet ni, boleh ni pakai daun ni je. Tak payahlah ambil-ambil ubat kat doktor tu. Kan pakai daun ni je. Dia kadang-kadang macam-macam. Ni orang berbisik-bisik sana sini, bagi pandangan sana sini. Jadi kita ni berhadapan dengan orang yang berkeahlian. Kan, yang berkeahlian. Maka kita terimalah apa nasihat ataupun panduan daripada orang yang berkeahlian. Jadi dalam kes berdiri tadi ni, doktor tadi cakap, awak kalau tak berdiri lagi cepat sembuh. Jangan kita buat akan nak semayang dalam keadaan berdiri. Kerana semayang ni bukan benda main-main. Kan? Jangan keras macam tu lah. Agama kita bagi keuzuran. Kan? Cepat sembuh, lagi cepat dia sembuh, lagi dia boleh kembali kepada keadaan asal dia untuk dia solat berdiri dengan sempurna. Kan? Ini duk gagah nak semayang berdiri dalam keadaan dia sakit, walhal doktor kata bagi cepat sembuh lah. Kan? Jadi dengan berehat ataupun tidak menggerakkan badan dia secara berdiri, akan jadi cepat penyembuhan itu. Kan? Mengikut pengalaman doktor tu begitu. Yang kita buat gagah nak mempertahankan solat kita. Walhal lagi lambat dia sembuh. Lama pula semayang dalam keadaannya tu. Tiap-tiap kali semayang pening pula tu. Tiap-tiap kali semayang, dia pun tak tahu apa benda yang dia semayang. Nak dapatkan khusyuk dalam keadaan kita tak sihat ni, ialah bukan satu perkara yang mudah kan. Duk gagah paksakan fizikal kita pada yang fizikal kita tu tak mampu. Jadi itulah cerita dia. Itu tadi yang keempat. Ya. Okey, yang kelima. Yang kelima, antara keuzuran yang dibenarkan untuk orang tidak solat dalam keadaan berdiri adalah seseorang yang jika dia bersembahyang berdiri akan diketahui kedudukannya oleh musuh dalam peperangan. Jadi solat khauf dipanggil. Semayang khauf ni dia lain macam sikit lah. Semayang dalam perang ni, dia semayang duduk. Pasal apa? Bila dia berdiri, dia celah semak contohnya, tempat persembunyian. Kalau berdiri nampak kepala. Jadi boleh semayang duduk. Boleh. Maka orang yang tersebut di atas diharuskan meninggalkan perbuatan berdiri dalam semayang disebabkan keuzuran-keuzuran tersebut. Dan tidak perlu mereka mengulangi sembahyang apabila keuzuran mereka sudah hilang. Jadi tak payahlah, maknanya dalam keadaan sembahyang duduk tadi macam mana, sah tak? Sah dah lah. Sebab dia waktu tengah keuzuran. Kecuali bagi orang yang dalam peperangan. Jadi perang tak boleh lah sebab perkara tersebut jarang berlaku. Bukan selalu perang. Jadi kalau perang dalam keadaan sembahyang duduk, waktu tu tetap kena sembahyang. Sebab tu saya kata sembahyang ni tak ada alasan. Sampai masuk waktu dia tetap kena sembahyang. Kita sangkut dalam jam pun tetap kita kena sembahyang. Tak ada wuduk. Sembahyang duduk tengah pegang steering, tetap kena sembahyang. Waktu dah nak habis, kita sangkut tak ada sembahyang. Tapi balik kena qada lah. Yang itu balik kena qada. Sebab banyak rukun-rukun dia yang tertinggal kan. Berdirinya, wuduknya, macam-macam syarat sah pun tak. Tapi tetap kena sembahyang. Dalam apa keadaan yang kita berada pun. Dia perang, tengah-tengah perang, waktu nak habis, kena sembahyang juga. Tapi sembahyang dalam keadaan yang mana boleh lah. Jadi lepas tu kena qada. Okey. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Katanya kanat bi bawasir. Fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'an as-salah faqala salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Dulu aku pernah terkena penyakit buasir, kata Imran bin Husain. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW mengenai semayang.
Lalu baginda SAW bersabda, bersolatlah kamu dalam keadaan berdiri. Tak apa, semayang berdiri. Kalau tak mampu, maka bersolatlah duduk. Tak mampu berdiri, buasir kan, terkeluar usus daripada apa namanya, dubur. Kalau tak mampu, duduklah. Kalau tak mampu lagi, maka bersolatlah di atas lambung dalam keadaan mengiring. Kadang-kadang duduk tak boleh, punggung tak boleh ditekan ke apa ke, tak pastilah. Jadi mengiring. Mengiring tu boleh. Okey lah, boleh, tak ada masalah bagi orang yang sakit. Orang yang mampu untuk berdiri tapi dia tak mampu untuk melakukan rukuk dan sujud. Ni macam mana pula? Dia berdiri, dia okey. Kan? Cumanya tak boleh bengkok, sakit dia kat pinggang. Ataupun sakit dia dekat lutut. Dia nak turun daripada berdiri. Berdiri okey. Berdiri okey. Tapi dia nak turun rukuk ataupun masa dia nak sujud tu nak turun. Ya Allah, ya Rabbi. Sakitnya pinggang, sakitnya lutut dia kan. Jadi orang macam ni macam mana pula? Jadi dia tetap diwajibkan untuk berdiri. Berdiri okey, berdiri. Yang tak okey rukuk dan sujud. Maka rukuk dan sujudnya lah dia buat dalam keadaan duduk. Kalau faham kaedah umum bab sembahyang duduk ni, selesailah. Selagi mana larat, buat berdiri. Buat yang asal. Yang mana yang tak larat? Okey, rukuk boleh Ustaz. Saya berdiri boleh. Rukuk pun okey, tak ada masalah. Sujud saya tak boleh. Sebab kepala saya tak boleh turun rendah daripada. Sebab kadang-kadang ada sakit-sakit dan sebahagian ni macam tu. Kepala saya ni, dia kena duduk atas. Macam ni okey lagi. Tapi kalau bawah daripada pinggang, saya turunkan tunduk lagi bawah ada pinggang, tak boleh. Kepala saya akan darah apa, ada masalah ke apa. Ikutlah. Saya pun tak tahulah masalah tu. Tapi ada doktor kata memang tak boleh. Saya buat pun memang bila cuba nak sujud tu, Allah, tak tahulah nak cakap pening dia, sakit dia macam mana. Jadi dia yang bermasalah dia hanya sujud saja. Maka sujud sajalah yang dia buat dalam keadaan rukuk sikit tadi. Ataupun boleh buat rukuk sekali lagi menggantikan sujud. Kan maknanya dia boleh takat rukuk je. Jadi dia rukuk lah ganti sujud. Sebab dia tak boleh turun sujud. Tak payahlah turun sujud. Kan macam tu. Jadi itu sebenarnya kita yang tahu kondisi badan kita dekat mana ataupun macam mana. Jadi bila kita yang tahu kondisi badan kita macam mana, maka kita lebih tahulah yang mana kita boleh buat, yang mana kita tak boleh buat. Macam tu kan. Jangan apa namanya dipanggil dipukul rata semua. Yang kita pakat pukul rata semua. Sakitnya sikit je kat lutut, daripada awal main duduk. Duduk sampai ke sudah. Padahal sujud boleh. Sujud tu pun boleh. Sebenarnya dia boleh kalau dia angkat lutut dia. Jadi dia beri keuzuran. Boleh dia angkat lutut tu kalau dia boleh sujud dengan keadaan angkat lutut. Walhal ialah lutut ni kan anggota sujud kan. Tapi dia boleh sujud kalau dia angkat lutut dia. Jadi kena sujud juga dalam keadaan dia angkat lutut. Maknanya jangan kita terlampau ringankan. Dalam keadaan itu tidak juga kita memberatkan. Maknanya jangan dipaksakan dah tak boleh sujud dengan lutut letak. Kan? Jangan dipaksakan. Takat mana yang boleh saja. Gitu kan. Jadi apabila dia tetap diwajibkan untuk berdiri kalau dia boleh rukuk dan sujud. Dia tak boleh rukuk dan sujud. Apabila sampai masa rukuk dan sujud, maka hendaklah dia membongkokkan badannya sekadar yang dia mampu sahaja. Dia boleh berdiri straight, kan? Dia tak boleh rukuk 90 darjah, tak boleh. Sujud pun tak boleh. Okey, jadi apa dia buat? Dia tunduk sikit lah. Tunduk sikit macam ni okey. Jadi dia buat isyarat ni. Rukuk, dia condong sikit. Sujud, dia condong sikit lagi. Naik balik. Lepas tu, sujud balik. Lepas tu, naik balik. Habis. Berdiri je. Maknanya semayang ni daripada awal sampai akhir berdiri saja. Boleh tak? Boleh? Boleh. Lagi okey. Sebab dia tak boleh rukuk dan sujud. Dia berdiri saja. Orang yang langsung tak boleh berdiri. Contoh, orang yang duduk atas wheelchair. Ya, memang dia tak boleh berdiri. Jalan pun orang tolak. Kan? Jalan pun orang tolak. Duduk atas wheelchair. Jadi yang itu tak apalah. Dia angkat takbir daripada mula pun dalam keadaan dia duduk. Tapi kalau dia boleh usahakan berdiri kejap untuk dia angkat takbir, kemudian dah tak larat dia duduk semula, okey juga. Kan? Tapi kalau memang tak boleh bangun daripada tempat duduk dia, maka semayanglah dalam keadaan duduk tadi. Gitu. Jadi kita sekadar mana yang termampu dan kita lebih faham badan kita dan
kalau istilah mudah dia, jangan menipu Allah Ta'ala lah. Kan? Kadang-kadang orang nak senang, jadi dia ambil, saya sakit ni. Padahal sakit dia apa? Luka sikit kat pipi. Luka sikit kat pipi semayang duduk. Kan? Rukuk tidak, sujud tidak. Terus ambil kursi letak. Kan? Kita tengok punya segar dia berjalan daripada luar tadi. Laju je, cari kursi tak jumpa. Pergi pusing satu masjid. Pusing ke belakang, ambil kursi letak depan, duduk semayang. Sampai sudah. Jangan macam tu. Kan? Jadi kita faham kondisi badan kita, maka usahakan semampu yang mungkin untuk kita tunaikan seperti mana rukunnya yang asal. Gitu. Jika dia tidak mampu untuk membungkukkan badannya, maka dia hendaklah mengisyaratkan dengan menggunakan leher dan kepala. Okey. Jadi dia duduk. Contohnya duduk. Nak angkat ni pun sakit. Maknanya badan tu memang dah lekat lah. Lekat dekat wheelchair tu contohnya. Jadi dia semayang. Macam mana dia semayang? Tangan tadi kena letak dekat ni ke? Atas perut, bawah dada ke? Nak kena letak juga ke situ. Kalau memang tak larat, letak je lah. Atas peha pun tak apa. Tak boleh angkat tangannya contoh. Susah nak angkat, nak letak sini pun susah. Apa saja keadaan dia, letaklah. Atas peha pun boleh letak atas peha tangan. Okey, badan tak apa nak boleh bergerak. Orang stroke ke apa ke contoh. Yang boleh bergerak leher saja. Maka dia semayang tadi dengan leher. Baca Fatihah, baca surah, kemudian sampai 4 rukuk. Rukuk, tunduk sikit. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Angkat kepala sikit. Lepas tu, sujud. Rendah sikit lagi. Allahu Akbar. Jadi semayang dia tu macam tu je lah. Angkat sikit, angkat sikit, angkat sikit bawah. Kalau boleh baca. Jadi boleh dengan leher. Dengan leher, dengan kepala. Yang bergerak adalah kepala saja. Angguk atas sikit, bawah sikit. Paling bawah sujud. Tengah rukuk. Atas qiyam, berdiri. Macam tu je semayang. Kan? Jika dia tidak mampu juga, hendaklah dia mengisyaratkannya dengan menggunakan kelopak mata. Macam saya sebut tadi lah. Semayang dengan mata. Memang tak bergerak langsung. Apa istilah kita? Bedridden. Bedridden. Terbaring, terbujur kaku. Tapi mata buka. Boleh berkedip. Jadi dia semayang, pakai kedip lah. Buka mata, qiyam. Kemudian rukuk, kuyukan sikit. Contoh. Kan? Rukuk, kuyukan sikit. Lepas tu sujud, pejam. Kan? Sama lah macam tinggi, rendah sikit, rukuk, rendah lagi, bawah, sujud. Semayang pakai kelopak mata. Tak boleh pakai kepala pun tak boleh bergerak, bedridden, mata dia boleh berkedip. Semayanglah pakai mata. Okey. Baik. Sikit lagi. Okey. Habis berkenaan dengan berdiri qiyam. Jadi qiyam ni adalah satu rukun daripada rukun solat. Ya. Yang keempat. Kita masuk sikit lah. Yang keempat ada 5 minit. Ada 5 minit. Yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Dah selesai tadi takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram tu pula kita lakukan dalam keadaan qiyam. Solat kita juga sedang berdiri. Setelah selesai takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Okey, doa iftitah tu hukum dia sunat. Nanti kita masuk. Sunat-sunat solat. Ya, yang ini kita bahaskan rukun dulu. Yang memang kena ada. Yang wajib. Okey. Jadi, lepas takbiratul ihram, kita baca doa iftitah, itu sunat. Kalau baca pun okey, tak baca pun sah semayang. Tapi kuranglah pahala. Doa-doa memperbanyakkan bacaan doa di dalam solat kita ni merupakan ruang-ruang untuk kita dapat pahala. Jadi doa iftitah tu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan wa asila. Itu paling pendek. Tu kita pun tak tahu, oh boleh Ustaz baca pendek. Kalau kita kelang kabut, banyak masa nak kena dia ni, kalau boleh jangan tinggal juga doa iftitah tu. Rugi pahala. Jadi potong sikit lah sampai ke asila tu jadilah. Kan? Apa nama tadi? Start dia. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila.
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang itu yang panjang lah. Kalau kita ada benda yang kita nak uruskan, semayang kena cepat, maka kita buat yang wajib-wajib. Ada emergency contohnya, memang pekerjaan menuntut kita untuk memang kena cepat lah selesaikan, maka kita semayang, buat yang fardu je lah, buat yang rukun je. Tapi sayang rasanya kalau tinggalkan doa iftitah tadi. Jadi jangan tinggalkan terus. Sama macam kes main tarawih lah. Main tarawih kan kadang imam terus je. Angkat takbir, bismillahirrahmanirrahim. Kan jadi kita ataupun kita semain tarawih sendiri, ya terus baca Fatihah, tinggal doa iftitah sebab terasa panjang, nanti panjang lagi semain tarawih dia nak cepat je kerja dia. Jadi jangan tinggalkan doa iftitah tadi. Sekurang-kurangnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu pendek je tu. Pendek je, boleh sangat, boleh sangat. Okey. Nanti try lah Google juga doa iftitah tu, tengok maknanya. Kita pun janganlah bacaan-bacaan solat tu kita sekadar hafal dan baca, tapi langsung tak tahu apa yang kita sebutkan. Jadi Google lah, banyak sangat dah orang bagi tahu makna dia, orang tuliskan dalam tu. Dia cuba dia hafal dan dihayati supaya apabila kita baca kita tahu apa yang kita baca, kan? Okey. Jadi yang keempat, rukun yang kita nak sentuh adalah membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah. Dalam hadis disebutkan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab, pembukaan kitab iaitu surah Al-Fatihah. Tak ada solat maksudnya apa? Tak sah solat. Tak dikira dia solat. Maknanya rukun baca surah Fatihah itu adalah rukun. Tak boleh tak baca surah Al-Fatihah. Jadi apa namanya, macam orang-orang sahabat-sahabat kita mu'alaf yang baru masuk Islam kan. Fatihah lah penting. Belajar. Takkan 5 tahun dah masuk Islam Fatihah masih tak boleh baca. Kan? Yang kata yang 5 tahun masuk Islam Ustaz. Yang 50 tahun dah lama Islam pun ada lagi yang tak reti baca Al-Fatihah. Sungguh. Kan, tempat saya ni, klinik mengaji Kubat Center ni, kita buat apa pengajian percuma kan, Quran. Adalah yang masuk. Memang ada. Mungkin hafalan, secara hafalan okey lah. Kan? Masih okey lagi lah. Reti tak baca Fatihah, boleh baca. Sebab ikut-ikut. Dekat TV pun hari-hari ada tayang baca surah Fatihah. Jadi hari-hari dengar. Dan hari-hari diajar daripada kecil, dia hafal daripada pendengaran. Tapi baca tak tahu. Jadi bila baca tak tahu tu, tak cantik lah bacaannya. Kadang-kadang banyak lagi yang salah. Kan mana huruf sin, huruf sodnya, mana huruf ra tebal nipisnya. Yang selalu berubah huruf hamzah dengan huruf ainnya. Kan. Huruf ha dengan huruf ha. Bezanya. Kan, jadi itu benda-benda yang perlu diambil berat. Sebab apa? Sebab Fatihah ni kalau tak sah dia, tak betul bacaan dia, satu huruf pun tidak diberi haknya, maka akan terbatal solat. Kan, jadi dia rukun qauli. Rukun qauli ni rukun ucapan, rukun kata-kata. Dia memang sekurang-kurang Quran yang kita kena mashi betul dalam hidup kita adalah surah Fatihah. Surah Al-Fatihah. Itu paling kurang tu. Lepas tu nanti barulah tambah sikit, belajar 3 kul kan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu pandailah baca. Tapi ikut-ikut saja, tak pernah betul-betul pandai baca yang betul punya. Jadi kena usahakan. Yang pertama, cari guru Quran. Tolong betulkan surah Fatihah saya sampai betul. Sampai betul saya baca. Kan, supaya apa? Sebab itu yang kita nak bawa berpuluh-puluh tahun dalam semayang kita. Jadi tolong cari guru, betulkan bacaan surah Al-Fatihah sekurang-kurangnya. Sebab kita nak bawa dalam solat. Takut-takut rupanya 40 tahun semayang. Tak sah semayangnya sebab surah Fatihah. Tapi dalam keadaan jahil lah. Dalam keadaan jahil, minta ampun lah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampun. Tapi takkan selama-lamanya kita nak kekal dalam keadaan
Jahil maksudnya kita yang tak pernah berusaha nak pergi belajar. Hanya sekadar cukup dengan apa yang pernah kita dapat masa tadika dulu, masuk kafar. Tadika je baca surah Fatihah. Lepas tu daripada sekolah apa semua tu tak pernah lagi. Tambah lagi lepas daripada sekolah, ya, terpengaruh dengan kehidupan duniawi, habis solat ditinggalkan. 20 tahun, 30 tahun tak solat. Last solat masa cikgu tengok, masa mak ayah tengok. Di sekolah, di rumah. Dah lepas keluar masuk universiti, sampai umur 50 tak semayang dah. 30 tahun tak semayang. Ada keadaan orang macam tu. Barulah teringat dah umur 50 tengok kawan-kawan mati seorang demi seorang, baru terfikir, teringat aku ni nak bawa hidup aku ke mana. Kan ada orang yang macam tu. Jadi kita bimbinglah semula setelah 30 tahun tak mengaji Quran, setelah 30 tahun tak solat. Kan. Jadi gitulah yang dapat kita bincangkan. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Yang keempat ni lah, ada detail dia berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustazah Aminah. Okey, insya-Allah. Perkongsian Ustaz Fahmi yang di mana syariat itu sendiri sangat tegas dan juga membawa rahmat kepada kita sendiri, yang di mana apabila kita berada dalam kesulitan dan kepayahan, di situ ada juga rukhsah dan keringanan yang telah diterangkan dan dikongsikan pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fahmi kerana sudi live bersama kami, dan juga terima kasih bagi yang mendengar dan mengikuti dari awal ya perkongsian. Semoga ia menjadi amal jariah ataupun fizarul kabid yang berterusan dan juga memberikan manfaat kepada dalam kehidupan seharian kita, masya-Allah. Baik, itu sahaja pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.